Akibat terpedaya dengan bayaran upah RM10,000 untuk bekerja sebagai jurubina selama seminggu di Thailand, seorang lelaki orang kurang upaya OKU menjadi mangsa sindiket pemerdagangan manusia sehingga akhirnya dijadikan tebusan di Myanmar. Mangsa berusia 28 tahun itu dipaksa membayar RM39,000 kepada sindiket sekiranya ingin dibebaskan dan pulang ke Malaysia. Selain itu, mangsa yang dipaksa bekerja sebagai ejen skamer turut dipukul dan dipaksa makan daging khinzir. Perkara itu didedahkan ibudak abang ipar mangsa ketika ditemui pada satu sidang media bersama Pertubuhan Kemanusiaan Malaysia MHO. Ibu mangsa Nur Ania Ahmad Ramil berkata, kawan baik kepada anak kelima daripada 6 adik-beradik itu memperkenalkan pekerjaan terbabit kepada anaknya dengan janji pendapatan lumayan untuk bekerja selama seminggu di negara jiran. Dia berkata meskipun sudah dinasihati oleh ahli keluarga dan majikan lamanya, anaknya itu masih enggan mendengar dan meneruskan niatnya untuk bekerja di Thailand. Katanya sebelum ini anak saya pernah dibantu oleh kawan baiknya itu. Sebab itu anak percaya kepada tawaran yang diperkenalkan kawan dia. Sebelum ini anak saya bekerja di sebuah pusat cuci kereta. Tapi alasannya untuk bekerja di Thailand itu sebab nak cari duit untuk rakyat. Pada 10 Mac lalu sebelum anak berlepas ke Thailand, saya masih boleh hubungi dia tetapi selepas itu memang tak dapat dihubungi dah. Bagaimanapun peniaga berasal kampung baru itu berkata, baru-baru ini anaknya itu menghubungi beliau menggunakan telefon rakannya dan menceritakan hal sebenar yang berlaku. Katanya saya dan ahli keluarga memohon bantuan pihak MHO dan kerajaan untuk bantu bawa kembali anak saya dengan selamat. Sementara itu, Pegawai Perhubungan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO, Daniel Khoo berkata, pihaknya akan berganding bahu dengan kerajaan dan berusaha sedaya upaya untuk membawa kembali mangsa pulang ke tanah air. Katanya kita akan usaha sedaya upaya dan secepat mungkin untuk bawa dia kembali. Itu juga akan bekerjasama dengan Kementerian Luar. Saya ingin menasihatkan agar golongan muda mendengar nasihat ibu bapa dan keluarga selain tidak mudah percaya kepada kawan sendiri. Dia turut mengingatkan orang ramai agar tidak mudah percaya dengan tawaran kerja yang menjanjikan pulangan lumayan untuk bekerja yang mudah atau singkat terutama di luar negara. Katanya sebelum terima tawaran kerja, tolong semak dahulu latar belakang syarikat. Orang ramai boleh semak dengan agensi berkaitan atau Kementerian Luar. Kalau boleh minta syarikat berkenaan sediakan permit kerja di negara terbabit terlebih dahulu. Sebab kita tahu sekarang banyak isu permit palsu. Perselisihan faham yang berlaku menyebabkan seorang lelaki maut selepas ditumbuk lelaki warga asing di sebuah pusat hiburan di Sipak, Petaling Jaya Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Shahrul Nizam Jaafar Ismail berkata, dalam kejadian jam 1 pagi, lelaki warga asing berusia 40-an terbabit dikatakan terlanggar badan mangsa berusia 40-an sebelum berlaku pertengkaran antara mereka. Beliau berkata suspek yang tidak berpuas hati selepas mangsa ada menendangnya sedikit terus melepaskan satu tumbukan. Katanya akibat tumbukan itu mangsa terjatuh dan mengalami kecederaan parah di kepala sebelum disahkan meninggal dunia. Sesudah itu polis menahan lelaki warga asing terbabit bagi membantu siasatan dan direman sehingga Jumaat ini. Shahrul Nizam berkata rakam mangsa terbabit dalam pergaduhan itu juga ditahan bagi membantu siasatan. Katanya hasil bersiasat mendapati mangsa parah di kepala dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Seorang kanak-kanak perempuan menempuh detik mencemaskan apabila cuba dilarikan dua lelaki warga asing dalam kejadian di sebuah pusat beli belah berdekatan Klang Sentral, Klang pada Isnin. Ketua Polis Daerah Klang Utara, Assistant Commissioner S. Vijaya Rao berkata, kejadian berlaku ketika dua kanak-kanak itu bersama ibu mereka sedang menaiki eskalator di pusat beli belah berkenaan. Katanya dalam kejadian kira-kira jam 7.30 petang itu, mangsa yang berumur setahun 7 bulan itu secara tiba-tiba diangkat oleh dua lelaki warga asing dari arah belakang. Ibu mangsa terkejut dengan perbuatan dua suspek itu kemudiannya menjerit sebelum berjaya menarik semula anaknya daripada suspek. Katanya kedua-dua suspek itu cuba melarikan diri sejurus kejadian sebelum berjaya dibekas orang awam di lokasi berkenaan. Katanya kedua-dua suspek kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kedua-dua suspek kini direman 3 hari bagi siasatan lanjut di bawah Seksyen 363 Kanun Kesiasaan. Seorang warga emas ditahan selepas dipercayai mengeluarkan kata ugutan bunuh ke atas Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Lelaki berusia 68 tahun yang juga pemilik sebuah bengkel membaiki kereta di Bukit Duyung Melaka ditahan selepas menghina dan mengugut untuk menembak Dr. Muhammad Akmal susulan kelantangan dalam isu kalimah Allah di stok yang dijual di rangkaian pasar mini KK Mart. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patik berkata, polis menerima laporan daripada seorang lelaki pesara kerajaan berusia 62 tahun jam 10.21 pagi. Katanya pada 20 Mac lalu kira-kira jam 3 petang ketika pengadu berada di sebuah bengkel kereta Bukit Duyung.
Seorang lelaki yang juga pemilik bengkel itu dikatakan tidak berpuas hati dengan Dr. Muhammad Akmal dalam isu kekemat. Suspek didakwa memberitahu Ketua Pemuda UMNO banyak cakap lebih-lebih dalam isu kekemat. Satu hari dia pasti kena tembak kasih mati. Pengadu hanya berdiam diri dan tidak melayan lelaki terbabit. Tidak berpuas hati dengan ugutan itu, pengadu membuat laporan di Balai Polis Kandang selain bimbang keselamatan Dr. Muhammad Akmal. Susulan itu, Christopher berkata polis menahan suspek di kawasan Kandang kira-kira jam 4 petang pada hari sama laporan diterima. Katanya pegawai penyiasat sedang mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kes disiasatan dilakukan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Suspek dibebaskan dengan jaminan polis atas faktor kesihatan.